Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syazam bin Zainal. Nombor pendaftaran 10 Juli 19 2006. Okey, untuk presentation pada kali ini, saya dan ahli komputer lain mengambil soalan nombor 4 iaitu peranan sains, teknologi dan kesejahteraan Islam terhadap alam sekitar. Okey. Teknologi sekarang semakin canggih dan berkembang pesat mengikut arus kemodenan pada hari ini. So, apakah peranan teknologi itu sendiri dalam kesejahteraan Islam? Okay, first ia akan membantu manusia supaya bertafakur. Yang mana pendidikan sains teknologi dalam Islam sekarang akan membawa seseorang kepada sifat-sifat tafakur dan memberi kesedaran kepada manusia melalui penggunaan akal. Pendidikan sains melalui wahyu membawa kepada penerimaan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, iaitu yang bermaksud sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih berganti siang dan malam, bahtera yang berlayar di laut yang membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia menghidupkan bumi sesudah keringnya dan dia menyebarkan di bumi itu dengan segala jenis haiwan dan pengisiran angin. Awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Surah Al-Baqarah ayat 1-4. Seterusnya, peranan teknologi sekarang adalah supaya manusia dapat berkarya dan berinovasi. Dengan mengkaji alam ini, manusia akan dapat menghasilkan sesuatu karya atau mencipta sesuatu hasil dalam kajiannya. Sebagai satu contoh, teknologi sekarang yang kita dapat lihat adalah teknologi solar. Teknologi solar iaitu fotovoltaik. PV lah orang panggil dalam istilah kesejahteraan yang terhasil melalui satu gadget ni menerima cahaya ataupun haba daripada cahaya matahari itu sendiri yang bertukar menjadi elektrik yang kita duduki, yang kita gunakan sekarang. Daripada cahaya itu sendiri dia akan bertukar kepada tenaga elektrik, dan tenaga elektrik sendiri dia akan berpecah lagi lah dalam bentuk teknikal. Apa-apa yang menggunakan elektrik, tenaga solar ini sangat-sangatlah membantu. Contoh nombor dua ialah tenaga angin. Tenaga angin pun sendiri dia menukarkan tenaga angin tersebut melalui kincir angin dan seterusnya akan bertukar menjadi tenaga elektrik. Sama saja konsepnya, semuanya dia akan bertukar daripada tenaga semula jadi yang terhasil dan terdapat di bumi, ia akan terhasil menjadi tenaga elektrik. Contoh-contoh lainnya ialah seperti hydroelektrik, empangan. Tenaga yang dihasilkan oleh air yang
melalui turbine dan diciptakan, dan ada beberapa proses yang akan menjadikan satu tenaga elektrik. Dan seterusnya, dengan ada teknologi sekarang ni dapat membantu manusia lah dalam memenuhi keperluan material dan kehidupan seharian yang diperlukan. Yang mana ia dapat memenuhi keperluan asasi sebagai contoh makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, perubatan, pengangkutan dan lain-lain lagi. Dan di mana ia menjadikan manusia hidup ni selesa kerana dapat memenuhi keperluan harian, daruriat dan hajat manusia itu sendiri. Sekian saja daripada saya. Ahli kumpulan saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Muhammad Syafiq bin Madi Kubet. Nombor metik saya 10 DE 19F 2013. Saya dari kelas DE 5A. Okey, tujuan hari ini saya akan membincangan sedikit tentang peranan sains, teknologi dan kejuruteraan dari Islam lah. Okey, yang kita faham daripada peranan sains teknologi ni kan dalam kejuruteraan Islam ni. Okey, dia wujudnya alam ni adalah untuk sebagai kebesaran pencipta firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam sejarah sudah yang bermaksud dalam firman pun dah kata dah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti malam dan siang malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan kebijaksanaan dan keluasan rahmati Allah bagi orang yang berakal. Surah Al-Imran. Okay, Islam dah menetapkan lah yang tu kan. Kalau kita dah menetapkan perkara yang melibatkan dengan kajian yang berkehendak berada dalam syariat bagi tujuan kebaikan manusia. Okey, bagi teknologi kejuruteraan dan kejuruteraan Islam ni, orang kata peranan teknologi ni dari segi kita lebih mendidik pada manusia dari segi tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala melalui kecanggihan lah ciptaan manusia ni kan. Lepas tu sementara tu kita tengok teknologi teknologi kejuruteraan barat. Kita boleh tengok dia menunjukkan kehebatan daya fikir manusia untuk kepentingan. Dari segi dia membantu juga orang. Teknologi ni peranan dia membantu pendidikan Islam kan. Itu dia bawa kepada penerimaan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang bermaksudnya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan yang bergantian adalah Siam. Dan tadi yang menceritakan yang tu kan, dia maksudkan dia orang kata dah keluar tadi surah Al-Baqarah, dia ceritakan tentang peranan teknologi dan dia mampu dia buat semualah. Kata langit dan bumi siang dan malam ni dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kita boleh nak faham teknologi ni, lagi kita boleh faham teknologi ni main daripada kita, tapi asal tu daripada Allah. Okey, Syuk. Jom. Start dulu. Okey, aku ready lah. Okey, aku start.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Firdaus bin Sini Biarkan dari kelas DE 5E. Nombor matrik saya adalah 10 DE 19F2004. Untuk hari ini kami nak bincangkan tajuk tentang peranan sains, teknologi dan kejuruteraan Islam terhadap alam sekitar. Dengan ini Syukri boleh mula dengan perbincangan kamu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syukri Aiman bin Sazali dari DE2A, Muka Matrik 10 DE19F 2012. Hari ini saya nak mentangkan tajuk yang berkenaan dengan peranan sains, teknologi dan kejuruteraan dalam Islam. Poin pertama saya yang saya hujahkan adalah membantu manusia mengenai Allah sebagai penciptaan alam. Apa yang dapat saya buktikan daripada poin saya pertama tu, ayat Quran banyak menyebut dan menggalakkan kita sebagai manusia untuk berfikir, menyelidik dan mengkaji. Penyelidikan Islam adalah berasaskan kepada wahyu Allah, membawa setiap kajian ke arah satu kepuasan yang telah ditentukan, iaitu dengan menunjukkan tanda-tanda kepuasan Allah yang menjadikan segalanya. Saya punya poin kedua, dalam membantu manusia supaya bertafakur. Contohnya dalam penyelidikan sains teknologi dalam Islam akan membawa seseorang kepada sifat-sifat tafakur dan memberi kesedaran kepada manusia melalui kepenuhan akal. Yang ketiga, membantu pelaksanaan syariat. Contohnya, kajian sains dan teknologi dalam Islam adalah didorong oleh kepentingan dalam pelaksanaan syariat Islam. Pelaksanaan syariat akan berjalan lancar jika sekiranya masyarakat Islam memalukan peraturan perhubungan antara mereka. Kepentingan ini untuk mengatur beberapa hubungan ini boleh dilihat kepada hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia sesama manusia serta hubungan manusia dengan alam. Keempat, supaya manusia dapat mampu menentukan dan membuat ramalan akan sesuatu perkara. Contohnya, menentukan tarikh dengan melakukan pencerahan, iaitu mencerak bulan akan dapat memberi ketentuan. Contohnya dalam memberikan tarikh awal puasa, tarikh awal bulan-bulan dan lain-lain. Poin saya terakhir ialah supaya manusia dapat berkarya dan berinovasi. Contohnya, dengan mengkaji alam ini, manusia akan dapat menghasilkan sesuatu karya dan menciptakan sesuatu hasil daripada kajiannya. Saya punya Muhammad Firdaus. Assalamualaikum. Dengan ini saya perbincangan saya adalah saya nak baca satu pendahuluan. Sains dan teknologi kejuruteraan tidak dapat dipisahkan dengan bidang ilmu dalam Islam. Sains adalah satu usaha manusia untuk menguraikan sesuatu dengan tepat dan secara kuantitatif mengenai alam tabi'i yang dalam perjalanan melalui pengamatan hipotesis dan eksperimen yang benar. Antara konsep dalam sains adalah hukum sebab akibatnya. Dalam hal ini, sains dan Islam sama-sama berpegang kepada prinsip bahawa alam ini adalah bersifat konseptual, ialah sesuatu yang boleh dipahami dengan imaginasi. Dengan ini, bidang sains sendiri belum memenuhi kebenaran yang sejati dan hakiki. Tradisi Islam adalah untuk melahirkan peranan saintifik yang berteknologi. Muslim yang beriman dan berakhlak dalam Islam menolak kemajuan teknologi tanpa akhlak dan sains dan menolak spiritual sains dan pemandangan barat
perkembangan sumber wahyu tidak diperlukan berasaskan kepada prinsip logis. Logis adalah satu penemuan yang paling ampuh hasil eksperimen, manakala mitos pula umpama hal-hal yang tidak wujud dan tidak dapat dibuktikan secara tepat dan kontraktif. Dengan ini, poin yang pertama adalah sains dari aspek bahasa dan istilah. Contohnya daripada perkataan Inggeris, iaitu sains juga berasaskan daripada perkataan science, scientific, iaitu eclodiscipline dan scientific knowledge is the useful for organization objective experiment. Sains dalam skop dan luas bermaksud ilmu-ilmu yang diperoleh secara sistematik. Dengan ini, poin keduanya, sains dalam keilmuan Islam. Contohnya, sains Islam berasaskan wahyu dan akal menjadikan wahyu sebagai sumber rujukan tertinggi, kerana wahyu datang daripada kuasa tanpa batas, sedang akal adalah satu perkara yang terbatas. Sains adalah sains yang berkonsepkan tauhid, yang mana ianya tunduk kepada prinsip-prinsip yang ditetapkan Allah kepada melalui Rasulnya. Dengan ini, poin yang ketiganya adalah teknologi dari aspek bahasa dan istilah. Contohnya, perkataan teknologi berasaskan dari perkataan Greek technology, dari perkataan Yunani teknik yang bermaksud seni kemahiran rekaan. Teknologi adalah satu sains gunaan, mana ilmu sains itu digunakan bagi mencapai matlamat dan ataupun tujuan yang praktikal. Secara etymologi, teknologi berasaskan dari dua kata bahasa iaitu Yunani ataupun teknologos, iaitu bahasa-bahasa teknologi yang berperanan masa-masa yang dahulu. Dengan ini, sambungan Syukri, ada tak apa-apa perbincangan bahasa biasnya. So, ada apa lagi yang boleh kita bincangkan lagi? Ada tak apa-apa yang nak bincangkan dengan definisi yang lain atau yang Pendapat saya semua tadi yang saya telah hujahkan sebentar tadi. okay. Dengan ni Saya rasa tak ada apa-apa lagi saya nak lagi. Baik. Dengan ni satu yang terakhir saya nak bincangkan adalah sebagai cara untuk mengabdikan diri kepada Allah, menyedia mengandungan nilai ibadah, mengkaji dan memerhati mencerah segala ciptaan Allah adalah sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meneliti dan mengaji kebesaran ciptaan Allah salah satu wasilah pengabdian diri kepada Allah SWT. Dengan ini, kami mengakhiri dengan perbincangan kami dengan kesimpulannya adalah jika kita lihat sains, teknologi dan kejuruteraan sebenarnya tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Ilmu yang juga sebenarnya mempunyai perkaitan dengan dunia Islam silam dan hari ini. Kemajuan teknologi ini kini adalah sebahagian daripada matlamat kepentingan hidup seseorang manusia yang akan dapat memperkukuhkan keimanan terhadap Allah. Dalam hal ini, kita tidak nafikan bahawa sains, teknologi dan kejuruteraan sangat penting kepada kita, terutamanya pada dunia hari ini. Namun, ianya juga terdapat nampak lain dalam kemunculan sains, teknologi dan kejuruteraan terhadap alam sekitar. Dengan ini, terima kasih dengan perbincangan kami pada hari ini. Saya Nyala Fuda dengan Syukri. Terima kasih untuk perbincangan hari ini, Syukri.